أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali kuliah kitab kita, yakni kitab Alamat Qiyamah karangan Syekh Osman Jalaluddin Al-Kelantani rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita masuk muka surat yang ke berapa? 28. Alamat Qiyamah yang keempat, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Okay, kita nak bincang alamat Qiyamah yang keempat daripada alamat yang besar lah. Alamat yang besar ataupun alamat yang besar. Sudah tu besar kan? Besar, besar, besau. Orang Melaka kata besau. Besau kan? Jadi alamat besar ni, dia kata yang keempat, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Keluar dua kumpulan, kita kata dua golongan lah. Dua golongan makhluk ni yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ada qiraat dia baca buang hamzah, Ya'juj wa Ma'juj, dia buang hamzah. Jadi Ya'juj kita baca Ya'juj wa Ma'juj. Ada qiraat baca Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kalau kita tengok hadis berkaitan dengan keluar Ya'juj dan Ma'juj ni banyaklah hadis dia. Dia panggil hadis mutawatir, hadis yang banyak riwayat cerita. Antaranya yang kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sebut futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Nabi sebut kalimah tu. Nabi kata futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi wa aqada tis'ina. Tu hadis, antara hadis yang dia cerita tentang Ya'juj. Kata Nabi SAW, pada hari ini dibuka sebahagian dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Nabi membuat simpulan ataupun 90 ikatan. Ada riwayat buat gini, Nabi buat gitu, jadi lubang gitu. Maksud dia ada lubang. Ya'juj dan Ma'juj tu korek lubang tu besar tu, Nabi buat 1400 tahun lah. Dan ni besar mana aku tak tahu. Jadi Nabi buat dulu tu, Nabi buat angka. Ada riwayat Nabi pertemukan jari ni dengan jari telunjuk, jari ibu dengan jari telunjuk, buat itu. Maksud dia bila buat gitu, lubang ni, kodar lubang tu telah dikorek oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi memang ada lah Ya'juj dan Ma'juj ni. Jadi tanda kiamat. Dan ada setengah ulama dia kata berlaku dah Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia kata puak Tatar tu Ya'juj Ma'juj dah tu. Wallahualam. Kita pun tak berani nak kata apa. Mungkin dia ada pandangan dia. Cuma yang kita tahu Ya'juj dan Ma'juj ni dia akan berlaku selepas keluar Imam Mahdi. Jadi selagi tak keluar Imam Mahdi tak akan berlaku lah keluar Ya'juj dan Ma'juj kalau ikut aturan hadis tu, hadis susun tu. Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian turun Nabi Isa. Kalau kita baca hadis kita ni yang keempat, nampak? Yang kita baca, kalau kita tengok balik
kitab kita ni, yang pertama sekali dia kata keluar ataupun munculnya Imam Mahdi. Nah, itu alamat yang pertama daripada 10 tanda besar tu kalau kita tengok balik. Kemudian lepas pada Imam Mahdi akan berlaku keluar Dajjal, Zuhir Dajjal. Lepas pada Zuhir Dajjal, yang ketiga turun Nabi Isa. Lepas turun Nabi Isa baru keluar Ya'juj dan Ma'juj ni. Bermakna Ya'juj dan Ma'juj ni keluar pada zaman Nabi Isa. Kalau kita ikut aturan ni lah, ikut aturan kitab kita ni. Jadi biasanya ulama bila dia nak susun kitab, dia susun mengikut aturan hadis tu. Jadi ada hadis kata ni tak berlaku lagi pasal Nabi Isa pun tak turun lagi. Jadi berlaku Ya'juj dan Ma'juj ni zaman Nabi Isa. Gitu. Tak apalah kalau ada orang pandangan gitu, kita cuma cerita yang kita nak baca ni alamat yang keempat gitu. Alamat yang keempat keluar Ya'juj dan Ma'juj. Cuma kita baca dulu hak kitab kita, saat kita tengok kitab lain punya dia punya pandangan lagu mana. Dia kata iaitu keluar Ya'juj dan Ma'juj adalah puak-puak. Dia kata mereka itu ialah puak, nama kumpulan. Ya'juj ni nama puak, nama kumpulan, nama golongan. Begitu juga Ma'juj, nama kumpulan, nama golongan. Dia kata mereka terbahagi kepada 3 puak. Ini kata Syekh Osman Jalaluddin. Dia kata terbahagi kepada 3 puak. Puak yang pertama tingginya seperti pokok tamar, ialah setinggi-tingginya hingga 120 hasta lebih kurang. Yang ni kata Syekh Osman, Ya'juj dan Ma'juj ni pertama sekali mereka ni makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Mereka ada 3 kumpulan. Bermakna ada 3 golongan, ada 3 puak. Puak yang pertama dia kata tinggi dia macam pokok tamar, paling tinggi 120 hasta lebih kurang, mungkin 119, mungkin 121. Bila sebut lebih kurang, kalau lebih sikit, kalau kurang sikit tak ada masalah. Kalau bahasa Arab dia panggil takriban. Takriban ni lebih kurang, dia bukan tepat. Dia kalau tepat orang tak panggil takriban, orang panggil tahdidan. Kalau kita belajar istilah fiqh ni, bila sebut tahdidan mesti tepat. Kalau takriban, tu tulis lebih kurang. Boleh jadi lebih, mungkin 122, mungkin 121 hasta, kan? Mungkin kurang 119, mungkin 118 hasta. Jadi bila lebih kurang tu tepat lagi tu. Sebab tu dia bubuh kalimah lebih kurang. Mungkin jadi lebih sikit, mungkin kurang sikit, gitulah. Cuma istilah kita ingat takrib, tahdid. Sebab tu kalau orang kata takrib ni lebih kurang, terkurang sikit ke terlebih sikit tak ada masalah. Tapi kalau dia sebut tahdid, yang tu tak boleh. Yang tu mesti tepat. Kalau bahasa kita hari ni panggil ngam, mesti ngamnya. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang, mesti ngam. Itu panggil tahdidan gitu. Kalau takriban, lebih kurang. Itu puak yang pertama. Puak yang kedua, tinggi dan besar sama saja. Ini pendapat, dia kata golongan yang kedua atau puak yang kedua daripada Ya'juj dan Ma'juj ni, dia kata puak yang kedua tinggi dan besar sama saja, iaitu 4 persegi. 4 persegi dan telinganya sangat besar. Sebelah daripada telinganya itu dijadikan hamparan tempat tidurnya. Sebab mana aku tak tahu. Telinga dia tu, dia boleh buat ni tikar telinga sebelah. Dan telinga yang sebelah lagi itu dijadikan kain selimutnya. Tak laku lah selimut kalau puak ni keluar. Masa dia pada ada selimut je, tikar pun ada, kotor pun ada, selimut pun ada, kan? Yang ni ada setengah kata mengarut ni, mengarut, tak logik. Ini ulama tulis lah bu, bukan kita duk reka main. Pergi buka dalam kitab Bahrul Mazi pun ada juga cerita ni, sebiji macam ni. Tuan-tuan buka jilid 15 Bahrul Mazi jilid 15, memang Syekh Idris cerita macam ni. Ini pandangan berdasarkan hadis gini-gini lagu ni. Dan ada setengah kata tak, dia ni manusia biasa macam kita. Tak maksud kita baca. Cuma jangan kita nak kata benda ni tak betul. Kalau benda ni tak betul, orang pergi buat kitab ni, dia kena tanggung ni benda ni.
Pasal kita nak cerita, hak dia tulis. Jadi tuan-tuan nak mikir gitu. Jadi kalau dia ni pandangan dia kata ada golongan macam ni, kita terima Kalau tak boleh terima, ada saya tak pakai ni pandangan ni, saya pakai pandangan ulama lain, hadis lain, terpulang lah, tak ada masalah. Jadi ulama ni dia lebih arif lagi, dan dia lebih mengetahui lagi tentang sesuatu benda yang dia nak tulis dalam kitab dia. Dia takkan pergi ambil satu benda yang cerita ni tak ada asal, tak ada apa, tulis. Dia takkan buat gitu. Pasal dia lebih memahami lagi. Takkan nak pergi reka satu benda yang dia meninggal dah, dia duk reka cerita, orang duk cerita, dia duk kena tanggung. Takkan dia tak reti. Tu kita kena mikir gitu. Jangan kita rasa kita kemas sangat. Kalau kita nak tolak pandangan dia pun, jangan kita over sangat, berasa kita pandai sangat, jangan. Pasal kita bukan level ni. Karang kitab pun tak boleh, baca kitab pun salah. Kita bukan level ni. Jadi kalau kita tak mau pakai pandangan dia sekalipun, jangan duk pandai-pandai lebih kan. Ni hari ni tengok bila ini tak logik. Tak logik. Tu kata bila tak logik, punya agama ni logik ke? Semua logik. Tu kita pernah cerita dulu. Bukan kata kita cerita, Saidina Ali tahu dah orang akan guna agama ni kadang-kadang dia pakai logik. Kalau dia pakai logik, kata Saidina Ali dah dulu tu, kalau nak kira agama ni logik, sapu muza tak payah sapu atas, sapu bawah lah. Kasut muza kita pakai tu, bila kita pakai muza, kita sapu atas kasut. Jadi kalau nak pakai logik, tapak yang kita berjalan bukan atas bukan kita duduk berjalan dengan muza belah atas, kita berjalan belah bawah. Jadi bila belah bawah, sapu belah bawah. Sebab tu agama bukan logik semata-mata, ada pandangan dia. Ni kita baca dulu ni kitab yang kata dikarang oleh Syekh Osman Jalaluddin ni, pengasah Pondok Penanti tu, mudir, terkategori sebagai orang panggil ulama Nusantara yang terkenal. Syekh Osman ni bukan calon-calon orang tu. Takkanlah dia tak reti dia ambil benda boh kitab dia. Dia mikir bukan level kita. Tengok dia sebut. Sebab banyak orang, saya pernah dengar dia kata, mengarut tu mana boleh 4 segi pula dah. Lagu mana 4 segi? Dia boleh mikir gitu. Wallahualam. Cuma dia ambil ni berdasarkan hadis. Dia buat cerita ni berdasarkan hadis. Itu satu puak. Puak yang ketiga, badannya sehabis-habis rendah, iaitu tingginya sekadar sejengkal dan setengahnya ada 2 jengkal tingginya. Ni tengok 3 lah, 3 puak. Ya'juj dan Ma'juj ni 3 puak. Puak pertama tinggi sangat, puak kedua ni 4 segi, telinga besar apa semua. Puak yang ketiga ni kecil satu jengkal. Kadang-kadang paling tinggi pun 2 jengkal. Jadi benda ni kalau kita fikir sekali, biar betul weh. Kalau kecil-kecil lagu tu, risau apa, dia keluar banyak-banyak, kita pakat takak stick. Dia begitu. Main yang banyak, sebuah kongkiak tu kecil cuba ambil stick tengok jadi lagu mana. Tengok kongkiak keluar, hang pun pijakkan kaki. Kongkiak tu tak satu kecil pun hang tak berani. Kecil tu. Ini macam ni kita kata banyak, bila banyak ni dia jadi kuat. Kita duk pijak ni hak lain mari dah. Syahid terus. Dah fikir tengok. Jangan main benda tu. Nampak sengkal tapi dia ada kekuatan, terlalu banyak. Tak boleh buat apa. Banyak sangat. Tengok lebah kecil tapi kerana banyak lari dah. Tebuan. Biasa kecil tapi main yang banyak tak demam. Kita fikir gitu. Fikir kata kecil-kecil tak ada pijak gitu je lah. Yalah. Memang bijak-bijak gitu. Main banyak nak bijak dia bijak hang dulu. Ada 3 tengok. Okey nah. Ini dia kata dalam kitab Alamat Kiamah. Kita tengok pula dalam sebuah kitab lagi macam mana nak kena Ya'juj dan Ma'juj ni. 223. Okey.
Okey, jadi kalau kita tengok dalam setengah kitab, dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni dia mari daripada anak Nabi Nuh. Dia kata anak Nabi Nuh ada 3 orang. Sam dipanggil Abu Arab, bapa Arab. Jadi keturunan Arab semua mari pada Sam bin Nuh. Kemudian Ham dipanggil Abu Sudan, makna orang kulit hitam. Orang kulit hitam mari daripada Ham bin Nuh. Ham bin Nuh. Sam bangsa Arab, Ham bangsa Habsyi, kulit hitam. Kemudian Yafid dipanggil Abu Tah, Abu Tak. Yang ni Yafid ni lah, daripada keturunan Yafid ni golongan Ya'juj dan Ma'juj tu. Dipanggil golongan Ya'juj dan Ma'juj, lahir daripada anak Nabi Nuh yang bernama Yafid. Kan 3 orang masyhur, Sam, Ham, Yafid. Jadi Yafid ni yang keluar Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia. Cuma berlaku, boleh tahu teori, macam ni bentuk dia, macam ni. Ada riwayat kata yang ditengok Ya'juj dan Ma'juj ni Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain ni orang kulit hitam, orang Habsyi, orang kulit hitam, orang keturunan kulit hitam. Dia ni beriman atau mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana dia beriman di bawah tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana dia ikut syariat Nabi Ibrahim lah, Iskandar Zulkarnain ni kan. Dan ada riwayat kata dia pernah bertawaf bersama dengan Nabi Ibrahim, mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tawaf Kaabah tu lah, mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia menguasai Masyriq Maghrib, timur barat. Jadi kerana dia menguasai 2 tempat ni, ujung dunia tu, jadi digelar dia Zulkarnain tu. Nama dia Iskandar Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Makna dia menguasai timur barat, dia kuasai. Bermakna pemerintahan dia sampai ke Masyriq tu, sampai ke Maghrib tu. Jadi semua di bawah kekuasaan dia. Digelar dia Zulkarnain, bukan Piyuzul. Piyuzul tu lain, ada kuliah bulanan lah Piyuzul. Zulkarnain juga nama lah. Piyuzul namanya Zulkarnain. Nama betul dia Iskandar. Yang kata pergi tengok Ya'juj dan Ma'juj, nama dia Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain tu gelaran lah, nama Iskandar Zulkarnain. Jadi kalau kita tengok dalam sebuah kitab, nama dia Bahrul Majid jilid 15, dia kata Iskandar Zulkarnain ni dia pergi dengan tentera dia sampai satu kawasan. Yang kawasan tu disebut dalam surah Al-Kahfi tu. Tuan-tuan boleh buka tengok. Bila dia sampai di situ, dia jumpa penempatan manusia di situ. Penempatan manusia ni bercakap bahasa askar dia tak faham. Askar dia tak faham, tapi Allah Ta'ala campak ilham kepada Iskandar Zulkarnain ni, dia faham percakapan tu. Puak tu bukan Ya'juj Ma'juj, puak yang nak minta tolong tu. Bila dia tengok Iskandar Zulkarnain mari dengan tentera dia, dia pergi jumpa. Dia pun kata, tuan tolonglah kami ni duduk di tengah-tengah kawasan ni yang diganggu oleh puak-puak ni. Dia duduk belakang gunung ni. Mereka ni kalau keluar habis kami. Tolonglah buat sesuatu untuk kami ni. Mereka ni bercakap dengan Iskandar Zulkarnain, tapi bahasa yang digunakan oleh puak ni askar dia tak faham. Yang faham Iskandar Zulkarnain ya. Jadi dia kata tak apalah, aku akan tolong. Tapi sebelum tu dia kata, okey, tuan nak apa? Kami boleh bagi hadiah lah, bagi hadiah. Kalau tuan tolong kami bagi hadiah. Wildfire ke, Alphard ke tak kira, ataupun MERS, bagi hadiah. Dia kata tak payah, aku tak mau hadiah, cuma aku nak hampa sediakan barang ni. Dia pesan kat dia apa? Batu rusak, tembaga, kayu. Dia order lah barang tu. Sebut dalam Quran, tafsir surah Kahfi tu. Kemudian masa mereka duk himpun barang, masa tu dia pi kat belakang gunung tu. Bila dia pi belakang gunung, dia nampak dia golongan Ya'juj dan Ma'juj ni. Tu yang boleh keluar cerita kata macam ni bentuk tu. Masih Iskandar Zulkarnain tu pergi. Dia pergi tengok, dia pergi masuk dalam puak tu, dan dia tengok macam mana Ya'juj dan Ma'juj ni. Tu bukan saja dia ambil cerita kat tepi jalan gitu.
Mana dia ada yang melihat Ya'juj dan Ma'juj ni. Punya ramai. Duduk belakang bukit. Depa ni. Tu disebut tu. Tinggal di kawasan tu. Kita tengok. Kalau tengok dalam satu riwayat, dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni ialah golongan manusia yang mempunyai mata yang kecil. Mata dia kecil, mata sepek. Kemudian hidung yang agak penyek. Hidung dia penyek. Menurut satu riwayat, mereka ini bertubuh besar, kuku panjang. Gini. Ni pendapat yang kata bukan hak macam kita baca tadi. Dia berpegang kata Ya'juj dan Ma'juj ni manusia yang Allah Ta'ala jadi, cuma mata mereka ni penyek, macam sepek sikit. Lepas tu mereka ni badan besar, kuku panjang. Dia kata kan, mempunyai sifat yang ganas. Mereka ni ganas. Lepas tu nafsu makan kuat. Tu kadang-kadang tengok kawan kita nafsu makan kuat, dia tu dua pupu tu. Dua pupu dengan Ya'juj Ma'juj. Ini pandangan lah, pandangan. Jadi terpulang lah. Mau nak pakai mana? Tak ada masalah kan. Sebab masa Nabi cerita, ada isyarat Nabi tunjuk kan, jari ibu bertemu dengan jari telunjuk ni. Nabi buat gitu. Ketika itu ada riwayat kata Nabi berada di rumah Fadha Zainab binti Jahshin, isteri Nabi. Nabi bakit pada tidur tu. Ada riwayat kata Nabi syahadah la ilaha illallah. Kemudian Nabi kata wailul lil arabi. Nabi syahadah. Kemudian Nabi kata binasalah orang Arab. Habislah orang Arab. Habislah orang Arab. Tu boleh tengok dalam hadis. Disebut tu. Cerita tentang Nabi sebut berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj tu. Cuma sekarang ni banyak pendapat lah. Jadi tuan-tuan nak pakai mana tu pulang. Jadi kalau Syekh Osman kata ini bentuk dia, tubuh dia, puak dia macam ni lebih kurang. Tapi mereka ni banyak. Banyak mana? Kalau 1000 manusia lah, kita buat contoh ni, 1000 orang manusia, kita seorang, mereka 999. Kita seorang. Maksud dia ramai tak ramai. Kalau lahir anak 1000, contoh kaum perempuan ni beranak anak 1000 orang anak dia. Jadi manusia ni, kita ni seorang daripada 1000. Bermakna 999 orang Ya'juj dan Ma'juj. Punya banyak. Punya ramai. Tak boleh buat apa. Sebab tu Nabi Isa pun tak boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Dia akan suruh manusia yang ada ketika tu pergi berlindung di gunung, naik bukit tu, duduk situ tak boleh buat apa. Terlalu ramai. Ada satu filem dibuat oleh orang Yahudi ni, orang Cina buat filem ni, The Great Wall apa tu. Dia ada macam binatang macam binatang, dia ada pemaisuri tu. Saya tengok filem tu, pasal dia kata ni salah satu nak cerita, kata banyak dia ni nak buat cerita Ya'juj dan Ma'juj. Binatang lah, tapi binatang punya banyak binatang ni, dikontrol oleh seorang, oleh sekok lah, seorang lah, sekok pemaisuri. Jadi dia kontrol semua. Jadi dia boleh panggil dengan isyarat, semua mari. Banyak, terlalu banyak, tak boleh buat apa. Cerita dia, mereka kena bunuh pemaisuri dia tu lah, dalam filem tu lah. Tapi kita nak ambil tang banyak tu, memang banyak sungguh. Ya'juj dan Ma'juj tu banyak sungguh. Ni tak boleh lari dah. Sebab tu esok mereka mampu ataupun mati dengan Allah Ta'ala hantar turunkan ulat. Ada riwayat kata hujan turun, tapi dalam hujan tu ada ulat jatuh atas tekak mereka, makan, mati semua Ya'juj dan Ma'juj ni. Dengan cara macam tu je. Nabi Isa tak boleh bunuh, punya banyak. Jadi Allah Ta'ala akan tunjuk satu persatu lah benda tu, akan dilihat oleh manusia yang berada di akhir zaman esok. Tu ingat molek tu gambaran tu, supaya kita ni sedawai sikit. Takkan nak tunggu Ya'juj Ma'juj mari baru nak mengaji. Takkan tunggu Ya'juj dan Ma'juj baru nak mula semayang mengaji. Tak guna dah. Sekarang pasal masa ni akan tiba.
Bila? Wallahualam. Tapi pasti pasal Nabi sebut dengan kalimah tu, Ya'juj wa Ma'juj. Nabi sebut. Habis dah tu. Dan tempat keluar mereka itu daripada antara dua bukit, iaitu daripada negeri Turkistan yang asli. Negeri Turkistan yang asli, dia kata. Kemudian daripada ditutup oleh Zulkarnain. Iskandar, Zulkarnain tutup. Mereka ni akan keluar daripada situ. Jadi tempat yang dia tutup tu di antara dua gunung. Dia buat tembok tu, dua gunung, jadi mereka akan keluar daripada situ. Jadi dia kata di negeri Turkistan. Tak mana aku tak tahu. Tonton Google lah. Turkistan. Mana ada dalam peta dunia Turkistan ni. Kita tengok lah. 235. Okey. Kedudukan gunung yang menjadi penghalang daripada keluar Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat tembok. Tengok dia kata. Ibnu Katsir dia sebut, dan Ibnu Katsir ni ulama yang meninggal dunia pada tahun 774 Hijriah. Dia menyebutkan tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir Al-Quran. Dia sebut ada seorang raja yang cukup berpengaruh. Siapa dia? Iskandar Zulkarnain. Dia membawa peralatan untuk menjadikan tembok. Dia kata. Mereka berjalan daripada satu kampung ke satu kampung yang lain, di antara daripada satu kerajaan ke satu kerajaan yang lain, hinggalah mereka tiba pada satu tempat yang mempunyai binaan daripada besi dan tembaga. Menurut mereka, tempat itu telah juga mempunyai pintu besar yang dikunci dengan kunci yang besar. Mereka juga melihat sisa-sisa batu bata berdekatan tembok itu. Mereka mengembara selama 2 tahun bagi mencari tempat membuat kajian. Akhirnya mereka menemui banyak kajian. Ini dia kata ada rombongan tentera pada zaman tu 774 Hijrah. Mereka pernah sampai di situ, di tempat yang mereka nampak tembok tinggi. Kemudian ada sisa batu bata di situ. Tahun 774 Hijrah, kata Ibnu Katsir. Kemudian ada riwayat yang mengatakan tembok yang didirikan oleh Iskandar Zulkarnain itu ialah tembok besar yang ditemui di China. Ini pandangan lagi. Maksudnya tembok yang ditemui di China, tembok besar China lah. Itulah tembok Iskandar Zulkarnain. Dia. Ada juga yang mengatakan tembok itu berada di tempat kampung Imam Tirmizi. Tirmizi tu, Imam Tirmizi, nama tempat tu, Imam Tirmizi. Iaitu seorang ulama hadis yang masyhur. Berada di situ, tembok tu. Banyaklah pandangan ni. Kalau tengok di sini pula dia kata mana dia? Dia kata di ujung, dia kata sana kita baca sikit. Ya'juj dan Ma'juj akan memenuhi dunia seperti dia kata anai-anai baru keluar dari sarangnya. Pada waktu itu manusia di dalam ketakutan. Mereka berkurung di rumah masing-masing dan tempat bersembunyian lain. Ya'juj dan Ma'juj dengan pantas meminum seluruh air yang ada di atas muka bumi hingga kering. Kemudian ada orang yang akan berkata, kemarin aku melalui tempat ni, masih ada air, tapi sekarang sudah kering. Dia akan ada orang bercakap lagu tu, nak cerita kata Ya'juj dan Ma'juj ni banyak, air di atas muka bumi ni kering. Dia kata tiada manusia yang berani keluar daripada kampung masing-masing.
Malah kebanyakan mereka berkurung. Mana berkurung bersama dengan Nabi Isa di sebuah bukit di Mesir, di bukit Tur Sina. Ini ada pendapat. Bukit Tur Sina berada di situ dengan Nabi Isa. Tak berani nak keluar. Pasal terlalu banyak Ya'juj dan Ma'juj. Dia. Apabila Ya'juj dan Ma'juj melihat manusia tak nampak dah di depan mata, dia kata kita dah habis dah penduduk dunia ni, kita binasa. Sekarang ni kita serang pula makhluk di langit. Jadi kita akan lawan makhluk di langit pula, dia kata. Yakni malaikat. Dia kata manusia habis dah, kita binasa, tak ada dah, tak nampak siapa. Habis dah tu. Jadi sekarang kita perang dengan makhluk di langit pula, malaikat. Ya'juj dan Ma'juj ni. Kan? Kemudian dia kata ada riwayat mengatakan mereka ni melepaskan anak panah ke atas. Tembak anak panah ke atas. Kemudian Allah Ta'ala jadikan anak panah yang mereka tembak ke atas tu jatuh balik. Kemudian ada darah di anak panah. Ni cerita. Kemudian dia kata, berjaya juga kita mengalahkan yang ada di langit, Ya'juj dan Ma'juj. Masa itulah Allah Ta'ala hantar ulat. Sombong sangat, belagak sangat, Allah Ta'ala hantar ulat. Turun ulat yang menyerang tengkok. Dia kata, saya ulat tu jatuh di tengkok. Ada yang kata urat tu naik sampai di tengkok, ulat tu makan di tengkok. Mampu gitu. Penuh muka bumi ni dengan mayat, bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Ta'ala hantar burung, ambil bangkai tu pergi, hilang. Jadi selepas tu bumi subur, baja kan, darah apa semua tu kan, jadi baja, bumi jadi subur masa tu. Tu cerita panjang berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Cuma di sini dia sebut Turkistan, Turkistan asli. Saya pun tak tahu tentang mana Turkistan asli. Yang ku tahu Afghanistan. Yang tu ku tahu. Saat kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ni 131. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata Ya'juj dan Ma'juj ni manusia biasa, iaitu manusia mereka ini mirip dengan bangsa Turki yang mata cengkung, hidung penyek, rambut perang. Dia kata. Jadi ni kata tafsir Ibnu Katsir sebut. Ada lagi cerita pelik lagi dia kata dalam ni tafsir Ibnu Katsir. Dia kata pada waktu itu anak kecil menjadi beruban dan setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya. Namun kemudian terdengar seruan bergembiralah kerana di antara Ya'juj dan Ma'juj ada yang menjadi tebusan bagimu. Menurut riwayat yang lain, di antara kamu sekalian ada dua umat, di manapun mereka berada pasti berkembang biak begitu pesat, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tak kira ada di mana, mereka ni banyak. Dari setiap 1000 orang masuklah 999 orang ke dalam neraka dan masuklah seorang ke dalam syurga. Bermakna golongan Ya'juj dan Ma'juj banyak tu. Tuan-tuan boleh bayang. Tak tahu nak lagi ikut mana. Dan yang benar, pendapat yang paling benar, Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Nuh AS. Mereka adalah anak cucu Yafid bin Nuh, nenek moyang bangsa Turki. Dia kata bangsa Turki kan, bangsa Turki dia. Dia. Mereka dahulunya hidup di muka bumi seperti layaknya manusia biasa, namun selalu membuat kejahatan. Kemudian mereka dikurung oleh Zulkarnain di balik dinding penghalang yang dibuatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka keluar dari sana kelak untuk menyerbu bangsa-bangsa sekitarnya. Maksud dia asal dia manusia. Kemudian jahat sangat, Iskandar Zulkarnain kurung. Sekarang duduk dalam kurungan tu. Kurungan yang berada di mana wallahu alam. Di sini dia kata Turkistan yang asli. Maka adalah Turki, dia nak sebut ni Turkistan
maka adalah Turki itu terbahagi dua bahagi. Jadi sebut tadi, tempat yang akan keluar Ya'juj dan Ma'juj ni ialah Turkistan asli. Di mana? Dia terima. Maka adalah Turki tu ada dua. Turki ni ada dua bahagi. Pertama, Turkistan. Turkistan yang tersebut itu. Kedua, Turki Osmaniyah. Turkistan, Turki Osmaniyah, iaitu Turki, dia kata, yang berpindah daripada negeri Turkistan kepada negeri Konstantinia. Bermakna Turki ni ada dua. Satu Turki Osmaniyah, satu Turki Turkistan, dia kata. Jadi Turkistan ni, dia kata, berpindah daripada negeri Turkistan kepada negeri Konstantinia kerana tewas peperangan mereka itu dengan kaum Tatar Mongol yang sempadan dengan mereka itu. Jadi asal dia Turkistan ni sempadan dengan negeri Tatar. Yang mereka serang Turkistan ni, mereka pindah pergi ke Turki Konstantinia. Ni kata Syekh Osman. Dia kata ulama walaupun buat kitab jangan main-main, ingat Cak Ayam. Tu kata-kata ulama ni, jangan main. Ilmu Allah Ta'ala bagi tu hebat. Kadang kita pun tak boleh sampai macam dia sampai. Mereka ni tu nampak biasa karang kitab kita tengok pakai serban. Mereka ni dahsyat ilmu. Tu saya baca kitab Bahrul Mazi tu. Syekh Idris kata, orang zaman dia duduk karang kitab, orang berlumba-lumba mengaji ilmu Napoleon. Dia tulis dalam kitab dia Napoleon. Tuan ingat Cak Ayam lah. Hebat tu. Ulama ni walau kita tengok tulis kitab Jawi, kitab Arab, tapi dia tahu perkembangan tu. Tu dia kata, zaman dia tu orang berlumba-lumba dah nak mengaji ilmu cara Napoleon. Dia tulis dalam kitab tu Napoleon. Cara barat lah. Berlumba-lumba nak mengaji dah zaman tu. Jadi dia tahu dah zaman tu orang minat mengaji apa. Sebab tu bukan calang-calang lah ulama ni. Mereka boleh tahu. Kadang-kadang ilmu ni ni orang panggil ilmu laduni. Ilmu mereka dapat. Sebab mereka ni hebat sungguh. Dari ilmu syariat ni kemah. Ini dengan syariat tak mengaji laduni. Balik awal lah, woi, mengaruk, menipu orang. Saya tak mengaji mana-mana, ilmu ni direct Allah Ta'ala bagi saya. Pui, aku kalau jumpa luku pula. Terus bohong kan? Bukan tak ada. Bukan kita menafikan ilmu laduni. Kita tak menafi ilmu laduni, tapi kelayakan untuk dapat ilmu laduni ni bukan semua orang weh. Mesti orang yang ilmu syariat dia matang betul. Boleh dapat laduni. Ni karang kitab memang amalan dahsyat. Boleh gagah. Ni hang pun si kanda tak tinggal. Nasi kanda, burger, hot dog, meatball. Semua kaki meatball semua. Bukan haram meatball tu. Tapi nak cerita makanan-makanan pun bedah semua. Janji masyuk sudah lah. Sedap bedah, tak kira lah orang buat tu cantik ke tak cantik, tak tahulah. Orang nak dapat ilmu, dia tengok semua sudut bahawa Allah Ta'ala bagi. Bukan calang-calang. Tu Nabi Khidir. Malam ni lah. Bahawa Allah Ta'ala bagi laduni. Bukan tak ada ilmu laduni. Jadi kadang-kadang nak sebut kata ilmu yang mereka ni tak belajar, kadang-kadang dapat. Ulama ni masih kelebihan dahsyat. Tu kadang-kadang kita duk dengar cerita-cerita tok guru kan, hebat-hebat untuk kenali kadang mujahadah mereka tu padan lah. Allah Ta'ala bagi kelebihan dahsyat. Ngaji tak tahu mana, tapi tak tahulah mudah dapat. Ni ada kelebihan. Tapi dengan syariat pun berterabur. Lepas tu duk cerita ladun ni, gak-gak lah weh. Yang bohong orang tak kerti boleh lah. Tambah hari ni duk gila ilmu hakikat. Allahu Akbar. Duk gila ilmu hakikat, ilmu mengenal diri. Kita kena kenal diri dulu, baru boleh kenal Allah. Molek
Kau dok main kenal tu, tu yang mari kata kita bukan tak mau semayang sebab tak khusyuk. Bila tak khusyuk, jangan semayang. Pasal Quran kata wailul lil musallin, neraka wil bagi orang yang semayang, allazina hum an salatihim sahun. Oi, orang yang semayang lalai masuk neraka. Sekarang ni saya lalai lagi, baik saya tak payah semayang lagi. Molek lah. Duk pegang itu, kono-kono kemah dah tu. Sampai ke sudah duk berasa kemah. Anjing sesat tu. Macam sebut tengok depa ni. Depa ilmu ni, hak depa mengaji ni, Allah Taala buka. Allah Taala buka. Dahsyat. Tu kadang-kadang kita baca kitab depa kan. Macam Syekh Ahmad tu. Ya, antara ulama yang hebat kan. Berpuluh-puluh ilmu dalam dada. Berpuluh-puluh ilmu. Bukan kata bidang hadis. Hebatlah bidang hadis. Bidang lain. Kadang-kadang ilmu hak jenis benda-benda hak kita nak baca, ilmu kimia hak jenis semua dia pakar. Tuan-tuan yang ramai. Ilmu bahasa. Tak boleh kata apa. Memang orang Arab kena kepala. Ini Arab ke Melayu ni? Boleh buat kitab macam ni. Itu saya pernah cerita tuan-tuan. Masa duk pondok dulu ada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama, Syekh Osman Jalaluddin. Dia buat satu kitab. Kitab tu bahasa Arab satu, dia terjemah. Maksud dia ada makna ni, ada makna ni, ada makna ni daripada satu kalimah bahasa Arab. Kitab tu dia pergi Mekah. Orang baca, orang Arab geleng kepala. Dia kata hang Arab ke Melayu? Terkejut orang Arab tak boleh buat lagu tu. Dan ramai ilmu Allah Taala bagi tu. Angkat darjat. Amalan dahsyat. Tengok sini sudah. Baru kita tahu hebatnya ulama ni. Kita hari ni berasa kita hebat, baru PhD ya. Kan? Jangan. Ulama ni dahsyat ilmu dia. Tengok sini. Jadi kalah dengan kita kata kaum Tatar pindah pergi ke Turki, Konstantinia. Asal dia Turki, Turkistan. Sempadan dengan negeri Tatar atau negara Tatar. Genghis Khan berbala tu dia. Perang dengan dia tu, lari, kalah kan? Tewas. Kerana adalah kaum Tatar itu tersangat kuat lagi ramai. Itu salah satu punca kekalahan. Turki, Turkistan kalah, lari pergi duduk di Turki, Konstantinia sebab kalah dengan Tatar ni. Pasal mereka ramai dan kuat. Mereka ni ada tenaga kuat. Dia kata. Dan sangat kejam perbuatannya tentera Tatar ni ataupun kaum Tatar ni, jahat sungguh. Tu hari ni tengok orang kalau jenis ganahan, tengok Cina tengok dia buat orang Islam sampai kita tak boleh mikir sampai takkan ni yang seksa tu. Kita pun tak terfikir ada seksa yang boleh buat sampai takkan tu. Dahsyat dia bang. Tak jauh daripada ni dengan Tatar ni. Guru lepas dah tu. Itu kejam dia lain macam. Kejam dia sampai kita tak boleh mikir. Kita kata ada tu. Sampai kita rasa kejamnya. Tuan-tuan boleh fikir tak? Anjing mampu gantung di tengkok. Kau fikir tengok. Nak seksa orang ni, orang Islam ni, ambil anjing mampu gantung di tengkok. Anjing mampu. Ish. Taulah nak fikir ke mana? Gila. Tak ada lagi ni peri kemanusiaan. Hilang. Ni nak cerita kejamnya. Tu dia belah perut perempuan mengandung ni biasa. Keluarkan bayi daripada dalam perut tu, bunuh pula bayi tu. Na'udzubillah min zalik. Kejam sungguh. Ni kejam perbuatan ni kumpulan Tatar. Tengok dia kata. Sehingga membunuh kanak-kanak. Nampak? Ni zaman Tatar dulu. Budak-budak dibunuh. Lah ni tengok, budak-budak bunuh. Ambil organ dalaman kan. Teruk pada Tatar ni. Ambil organ dalaman, jual. Allahu Akbar. Tu tengok akhir zaman. Kejam. Dan membelah sekalian perut perempuan-perempuan yang bunting. Ni dibuat oleh kumpulan Tatar ni. Dia tengok perempuan mengandung, dapat dia belah perut. Tu hari ni dia buat tu. Ambil balik cara Tatar buat zolim kejam tu.
buat balik. Tu yang hari ni sampai kita kata Allahu Akbar, gamak orang buat lagu ni nah, tergamak orang buat macam ni. Tu kadang-kadang kita pun tak boleh nak, tak sangka. Dia kata bunting, dia kata nampaknya jika dipahamkan daripada ilmu alam sekarang dengan peta-peta. Ni habisan tu. Nak cerita kata Turkistan ni tempat akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi asal Turkistan ni ialah Turki ni pecah dua dia. Turkistan, Turki Konstantinia, Osmaniyah tu. Jadi Turkistan ni lari sebab kalah perang dengan kaum Tatar. Pergi duduk di Turki Konstantinia. Ada dia cerita tu. Jika dipahamkan daripada ilmu alam sekarang dengan peta-peta, buka peta apa semua tengok, boleh jadi dia kata, kaum Ya'juj dan Ma'juj itu ada di bahagian tanah mana? Siberia. Siberia. Biasa sebut Siberia kan? Biasa dengar lah tapi tak tahu tak mana. Siberia belah mana abang tadi? Rusia kan? Belah Rusia. Siberia apa mau bala tak tahu. Dulu ada kecoh sekali yang depa jumpa kawah tu. Ingat abang tadi? Kan depa duk viral dulu, bumi ni bentuk kawah. Dia macam ada lubang. Di Siberia ada kawasan yang depa nampak bumi tu berlubang dalam. Depa kata pusat bumi. Wallahualam, pusat bumi. Dalam juga pusat. Aku tak tahu lah betul. Tapi depa duk viral. Kalau tuan-tuan Google, yang ni Google tak apa. Tuan-tuan Google negeri tu, pusat bumi yang dijumpai di mana? Rasanya dia sebut Siberia. Kawasan tu. Dia kata sini. Tetapi dia kata dengan sebab tidak berjumpa oleh ahli siasah, ahli sejarah, akan mereka itu kerana telah melindung oleh Allah Ta'ala daripada pandangan mata mereka itu. Hakikat dia, mu cari lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala tak boleh jumpa, tak jumpa. Sebut gila tak mana pun, takkan jumpa punya sebelum sampai masa. Sampai masa jumpa. Ni tak sampai masa. Cuma kita boleh agak lah. Tengok peta sini, Iskandar Zulkarnain sampai di sini, kawasan pegunungan ni, Kalkakus nama. Dulu masa duk mengaji dulu lah. Tapi kita pun tak tahu tak mana. Nak cerita pun kita pun tak tahu. Tak bisa lagi. Yang kita tahu Gunung Baling. Gunung Baling saya tahu lah. Berapa. Yang tu pasal kita biasa pergi kan. Gunung Baling, Gunung Kenerung, Gunung Jabal Sur, kita tahu lah. Jadi nak cerita gunung ni antara dua gunung tak mana, wallahualam. Ada kata di ujung negeri Rusia, ada kata di ujung negeri Turki, wallahualam. Tapi yang kita faham sekarang ni memang terkurung di antara dua gunung. Gunung tu di mana? Banyak pendapat. Ni cuma dia kata sini tak jumpa hak tepat pasal Allah Ta'ala nak lindung. Nabi pun tak sebut dengan cara tepat. Tu yang boleh keluar tembok Cina apa bala. Macam-macam lah. Dia kata Allah Ta'ala nak lindung, sebagaimana melindung oleh Allah Ta'ala akan Dajjal daripada pandangan ahli siasah. Dajjal kan ada, tapi duduk tak mana? Wallahualam. Kita tahu Dajjal tu ada, tapi duduk tak mana? Allah Ta'ala lindung, tak sampai masa. Cuma janganlah tunggu dia keluar baru nak ngaji, tunggu dia keluar baru nak beramal, tak guna. Jadi kita tahu dah benda ni, ready ya. Sebelum dia keluar, aku nak beramal dulu. Aku nak buat amalan yang boleh menyelamatkan aku daripada fitnah Dajjal. Yang tu. Bukan tunggu aku nak tunggu Dajjal nak ambil gambar apa, nak simpan dalam frame. Tu gila lagi. Tu. Maka wajiblah ni sekalian kaum muslimin, wajiblah sekalian kaum muslimin mengiktikadkan, mana pegang dalam hati, simpul dalam hati, inilah Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada sekarang. Jadi kita iktikad Ya'juj dan Ma'juj memang ada, memang wujud. Pasal Nabi sebut
Nabi dia takkan sebut benda nafsu, jadi benda ni wahyu. Jadi dalam Quran pun ada dalil dia, hadis pun ada tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kita yakin kata akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Dia kata kerana dalil bagi yang demikian itu, dalil kata Ya'juj dan Ma'juj ni, dalil dia apa? Dia kata iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya zal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard. Tu dalil dia dalam surah Kahfi. Kita tengok ini dalil orang panggil nakli, jadi tak boleh nak engkar pasal dalil ni Quran. Artinya telah berkata oleh mereka itu kaum Zulkarnain. Kaum Zulkarnain ni bukan hak pergi dengan dia tu, bukan hak pergi dengan dia tu, hak kita cerita duduk di bukit tu lah, yang duk kena samun tu, yang duk kena kacau dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum tu cuma kerana Iskandar Zulkarnain ini kontrol semua dunia, jadi mereka ni pun kaum dia juga lah. Cuma duduk di ujung-ujung bukit tu. Duduk di orang panggil kawasan pergunungan. Tu yang kita tak belak. Puak-puak ni kadang-kadang pun bercakap tak faham lah. Dulu saya pernah cerita tuan-tuan, saya tengok satu dokumentari kan, ada satu kawasan di belah China, mereka duduk atas gunung. Jadi cara mereka bercakap dengan tok laki mereka, bunyi burung, buat suara burung. Jadi tok laki mereka duduk cari makan kat bawah tu, mereka duduk masak nasi. Okey, nasi masak dah, dia pakai mesiu lah, buat bunyi burung punai lah. Burung-burung apa lah. Tapi bila tok laki dia dengar bunyi burung ni, tok laki dia kata nasi masak dah. Sehari tok laki dia akan mesiu lah, bunyi burung pelatuk buah-buah aku tak tahu lah, dia buat bunyi, dia kata on the way. Tak, ni memang saya tengok dalam komentari, bukan saya duduk reka. Tok laki kata on the way, lepas tu bini pun mesiu lagi, cepat sikit. Tapi dia tak cakap cepat sikit, dia bersiu bahasa burung. Mereka ni duduk atas bukit, atas gunung. Jadi bila Iskandar Zulkarnain sampai tu, macam tu lah percakapan mereka. Wallahualam siu ke lagu mana, tapi Iskandar Zulkarnain faham. Tu hebat Allah Ta'ala jadi makhluk yang ada di atas muka bumi. Macam-macam bahasa tu, tapi kerana Iskandar Zulkarnain ni raja, Allah Ta'ala campak kefahaman tu lebih dia. Tu dia kata dia berkata oleh mereka itu, kaum Zulkarnain. Maksud kaum di situ golongan yang minta tolong Zulkarnain tu lah, yang duduk di kaki gunung. Wahai Zulkarnain, wahai raja yang memiliki timur dan barat, menguasai timur dan barat. Itu Zulkarnain. Bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu telah membinasalah mereka itu, Ya'juj dan Ma'juj, akan segala isi yang ada di muka bumi ini. Maksud dia, mereka ni buat kacau, habis tanaman kami, habis kampung halaman kami kalau mereka keluar. Jenis ganas ni. Mereka mengadu kepada Iskandar Zulkarnain. Dia kata, maka yang dikendaki dengan kaum pada ayat itu ialah keturunan daripada anak cucu Yafid, anak Nabi Nuh. Ya'juj dan Ma'juj, nampak dia sebut, dikendaki dengan kaum tu, kaum yang merosakkan muka bumi ni, puak yang membinasakan muka bumi ni. Dia kata pada ayat itu ialah keturunan daripada anak cucu Yafid, anak Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan Zulkarnain itu ialah keturunan daripada anak cucu Sam, anak Nabi Nuh. Ni panggil Abu Sudan. Tadi kita sebut kalau kita tengok tadi hak kita sebut dalam kitab tadi, dia kata anak Nabi Nuh 3 orang. Dia kata kalau Sam Abu Arab. Di sini dia kata Iskandar Zulkarnain ni Sam, bermakna Abu Arab, bukan kulit hitam lah. Sebab dia Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh. Jadi kalau Sam ni Abu Arab, orang Arab, keturunan Arab mayuk tu lah. Lepas pada keturunan Arab dipanggil Ham. Ham ni keturunan Sudan, kulit hitam. Kemudian Yafid ni Turki, bangsa Tak ni. Mereka ni lah keturunan Yafid, Yafid bin Nuh yang ketiga, anak Nabi Nuh yang ketiga. Jadi Sam, Ham, Yafid. Jadi dia kata di sini
Dan Zulkarnain itu ialah keturunan daripada anak cucu Sam, anak Nabi Nuh juga. Bermakna cuma Nabi itu satu, Nabi Nuh, tapi anak dia banyak. Jadi bermakna Iskandar Zulkarnain ini, dia ni bukan keturunan Sudan lah. Bukan kulit hitam lah. Mungkin gini, yang kita duk baca, duk faham ni, kulit dia warna hitam, bukan kata dia ni keturunan Habsyi. Sebab nanti tengok bawah tu, tuan-tuan akan baca bulan depan lah, kita akan baca. Kalau tengok bawah sikit kita sebut, sesungguhnya adalah Zulkarnain itu ialah seorang wali, bukannya nabi, atas kau yang soleh. Namanya Iskandar, anak bagi seorang perempuan tua. Maka perempuan tua itu tidak ada anak yang lain daripadanya, dan warna kulitnya hitam. Tu orang kata Ham tu, silap tentu lah. Maksud dia kulit hitam. Orang Arab kulit hitam berlambak, tidak? Orang Arab kulit hitam pun banyak. Bukan kata kulit hitam ni mesti negro, mesti orang Afrika. Belum tentu. Kita tengok black penyanyi tu pun kulit hitam kan. Black takkan Afrika pula black. Betul kenal black? Sebab saya sebut black tu pasal dia dulu Hafiz Quran tu. Dia masuk tahfiz, siapa tahu. Waktu saya boleh ingat nama dia. Dia panggil black kan, nama betul aku tak tahu. Dia panggil black. Jadi black ni kira Afrika. Nanti lu. Cuma mungkin kita salah faham tu. Mungkin kata, Iskandar Zulkarnain bukan Habsyi. Sedangkan di sini kata Sam. Sam ni Abu Arab, bapa Arab, keturunan Arab daripada situ. Okey. Cuma sama. Ya'juj dan Ma'juj pun anak Nabi Nuh juga, daripada keturunan Yafid. Iskandar Zulkarnain pun keturunan anak Nabi Nuh juga, cuma daripada Sam. Kerana anak Nabi Nuh itu 3 orang. 2 daripadanya itu yang telah tersebut. Kita sebut tadi apa dah? Yafid. Kemudian Sam, 2 orang. Yang telah tersebut mana dia? Yafid dan Sam dahulu, dan satu lagi bernama Ham. Ham ni Abu Sudan, Abu Sudan, bapa bagi segala orang yang berkulit hitam, Afrika lah, orang Habsyi. Jadi sekarang ni Iskandar Zulkarnain ni, dia yang pergi jumpa tengok keturunan Yafid tu, yang dipanggil Ya'juj dan Ma'juj. Dia yang pergi tengok. Bermakna dia pun keturunan Nabi Nuh juga. Kita semua ni pun keturunan Nabi Nuh juga. Keturunan Nabi Nuh juga. Sebab yang selamat daripada bahtera anak Nabi Nuh yang ada atas bahtera. Yang lain semua mati. Sebab tu kita semua pun keturunan Nabi Nuh lah. Mari ikut mana tak tahu lah. Tuan-tuan tengok lah, kalau hitam sikit Afrika. Tuan-tuan perhati dia lah tu. Macam saya ni Arab. Wallahualam. Tapi nak cerita lagu tu lah. Tuan-tuan ingat molek tu. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua benda ni Allah Ta'ala tahu dah. Cuma masa dia tak sampai. Cuma sekarang kita mengaji dah. Benda tu nak ke depan tu. Tujuan apa mengaji? Supaya kita ni ready awal. Bermakna kita ni kena usaha siap-siap dah. Nak selamatkan diri macam mana? Apa amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada benda-benda besar macam ni? Itu tujuannya. Bukan saja-saja cerita nak beri takut. Supaya kita ni bersedia awal, ready awal. Okey habis. Kemudian keadaan Zulkarnain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala tarifina rizqana ya rabbi faman nabiyil mursalin alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.